Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kemarin kita dah baca ayat dalam surah Az-Zumar, ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Tuhan kamu semua. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, dia dapat hasanah, dapat kebaikan juga, balasan yang baik. Wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Hanya saja dibalas kepada orang-orang yang bersabar itu akan ganjaran pahala yang tidak terhitung. Jadi ayat yang ke-10 dalam surah Az-Zumar yang kita pelajari kemarin tu, ada banyak sifat-sifat yang mulia yang perlu kita ambil pengajaran. Yang pertama, sifat kehambaan kepada Allah. Allah sebut, "Qul ya ibadi." Katakanlah wahai Rasulullah, wahai hamba-hambaku. Orang-orang yang bersifat sebagai hamba Allah itu, yang melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Kalau dia jadi menteri yang hamba Allah, kalau jadi cikgu yang hamba Allah, kalau dia jadi petani yang hamba Allah, kalau dia jadi peniaga yang hamba Allah, kalau dia jadi pelajar yang hamba Allah, kalau dia jadi guru yang hamba Allah. Orang yang laksanakan tugas di tempat dia bertugas, di sudut keduniaan, di pejabat kah, di bendang kah, di laut kah kalau nelayan, di sekolah kalau cikgu, melaksanakan tugas dia sebagai hamba Allah Ta'ala. Aku walaupun jadi cikgu, aku hamba Allah. Aku tak boleh jadi cikgu yang bercanggah dengan peraturan Allah. Aku walaupun jadi YB, aku hamba Allah. Aku tak boleh jadi YB yang bercanggah dengan kehendak Allah. Aku kalau jadi menteri yang hamba Allah, aku tak boleh tadbir manusia mengikut pentadbiran yang bercanggah dengan ajaran Allah. Pasti orang itu akan mendapat balasan yang baik di dunia dan di akhirat, dan membawa manfaat kepada orang lain. Dalam hadis Nabi SAW berdoa, "Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana." Ya Allah, lantik orang yang baik memimpin kami, jangan lantik orang jahat memimpin kami. Dan ada doa yang berbunyi, "Wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna." Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Jangan engkau melantik penguasa kepada kami disebabkan dosa-dosa kami, orang-orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak kasihan kepada kami.
Siapa-siapa yang mentadbir suatu pentadbiran, kita tadbir diri kita, suami tadbir isteri dia, suami isteri, ibu bapa tadbir anak dia, bos di pejabat tadbir pekerja dia, sampai pangkat yang lebih tinggi. Kalau tidak ada dua sifat ni pada diri dia lingkup, orang di bawah pentadbiran dia lingkup. Sifat pertama takut ke Allah, sifat kedua kesian ke orang yang dia tadbir. Dan Nabi SAW berpesan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Tidak termasuk di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang besar, tidak mengasihani orang kecil. Kita umur 20, orang umur 25, kita umur 20, orang umur 19, kita tak kesian. Maka kita lawan orang tua, kita berkelahi dengan orang tua, kita lanyak budak kecil, kita tindas budak kecil. Aku umur 20, hang umur 7 tahun, aku bully hang tak boleh lawan aku. Tu kalau seorang individu dengan orang rendah dengan orang atas, tambah hak pegang jawatan lagi ramai orang bawah dia tadbir. Maka disebutkan dalam doa itu, jangan engkau lantik orang yang mentadbir kami, wala tusallit alaina, jangan kau lantik jadi sultan, jadi pentadbir, penguasa yang mentadbir kami. Jangan bagi kuasa kat seseorang yang mana orang itu la yakhafuka, tak takutkan kau, wala yarhamuna, dan tak kasihan kat kami. Kalau dia tak takut ke Allah, dia buat maksiat kepada Allah, maksiat peribadi dia, dan dia tak takut pada Allah, dia cari keuntungan dia walaupun benda itu benda salah. Kalau dia tak kesian kepada rakyat, dia tekan rakyat dia. Maka doa itu kita kena renung pada diri kita, dan kita kena tatbik, laksanakan praktik pada diri kita. Kerana apa jawatan kita pegang pun, kita hamba Allah. Allah Ta'ala anugerah keistimewaan kepada orang dulu-dulu kerana mereka memperhambakan diri pada Allah. Allah bagi kepada Nabi SAW Isra' Mi'raj. Allah sebut dalam Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperisra'kan, memperjalankan di malam hari akan hambanya. Kalau Allah sebut subhanalladzi asra bi rasulihi, asra bi nabiyhi, Allah memperisrakan rasulnya, memperisrakan nabinya, betul juga. Kenapa dan apa hikmah Allah sebut hamba? Kerana jawatan hamba itu dimiliki oleh baginda, dimiliki oleh kita. Kalau sebut memperjalankan rasulnya saja, baginda Rasul, kita tak ada jadi Rasul kerana baginda penutup segala Rasul. Allah bagi anugerah istimewa kepada Nabi SAW, iaitu diberikan mukjizat yang besar, mukjizat Isra'. Kerana Nabi SAW bi'abdihi, hamba Allah. Tu Isra'. Mi'raj dalam surah An-Najmi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, yang di antara yang disebutkan dalam surah An-Najmi, fa auha ila 'abdihi ma auha. Allah bagi wahyu kepada hambanya apa yang ia wahyukan. Kalau fa auha ila rasulihi pun betul, fa auha ila nabiyhi pun betul, bagi wahyu kepada rasul bagi nabi. Tak. Allah guna perkataan hamba. Hikmahnya kerana hamba itu jawatan yang tertinggi, yang dibelantik kepada seluruh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku cipta seluruh jin, seluruh manusia kerana aku nak lantik mereka jadi hamba aku. Dan keistimewaan yang diberi kepada Nabi SAW banyak sangat ayat. Antaranya, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran ala 'abdihi, kepada hambanya. Nabi SAW diberikan Quran atas dasar dia seorang hamba Allah yang menerima Al-Quran dan memberi nazir, peringatan kepada makhluk. Dalam suratul Kahfi
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab. Dan orang yang bersifat kehambaan kepada Allah diberikan keistimewaan, bukan tekad. Nabi dan Rasul bahkan lain daripada itu. Ada ayat Quran cerita seorang Nabi yang Allah puji dengan menyatakan ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dia orang yang banyak bertaubat kembali kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala sebut ni'man Nabi, sebaik-baik Nabi, ni'man Rasul, sebaik-baik Rasul, boleh juga. Tapi ni'man abdu, sebaik-baik hamba. Kalau kita baca muqaddimah pendahuluan sesebuah kitab seperti Riyadhus Shalihin, seperti kitab-kitab tertentu, pendahulu kitab itu akan mendatangkan khutbah yang dimulakan dengan alhamdulillah, disertai dengan salawat, kemudian disertai dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku naik saksi, yakni aku mengaku bahwasanya tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sebarang sekutu bagi Allah, tiada sebarang sekutu baginya. Kemudian disambung, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku naik saksi, yakni aku mengaku bersatu-patuh bahawasanya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Rasul nombor 2, hamba nombor 1. Kerana hamba ini ada kat baginda, ada kat kita. Rasul ada kat baginda seorang, kat kita tak ada. Kerana baginda penutup segala rasul, penutup segala nabi. Dan kalau kita baca cerita orang-orang yang selamat daripada tipu daya syaitan, ialah orang yang bersifat hamba. Iblis bersumpah kepada Allah dengan menyatakan fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis kata ke Allah, demi kemuliaan engkau, dia akan menyesatkan seluruh manusia illa ibadak, melainkan hamba-hamba engkau yang mukhlasin, yang terpilih, ataupun yang mukhlisin, qiraan yang kedua yang ikhlas. Hamba Allah, orang yang jadi hamba Allah, yang sedang dia hamba Allah, laksanakan tugas sebagai hamba Allah, golongan ni Iblis kata dia tak boleh kacau. Dan Allah sebut kepada Iblis, inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hamba aku, kamu tidak ada kekuasaan untuk menyesatkan mereka. Cukuplah Allah sebagai wakil, pemelihara, penjaga mereka. Allah Ta'ala kata, orang yang sedang dia hamba aku, dia laksanakan tugas sebagai hamba aku, orang ni hang tak dikacau, hang tak disesatkan dia. Orang yang lupa dia hamba Allah, dia tak ingat dia hamba Allah, dia hamba kepada nafsu, dia hamba kepada dunia, hamba kepada iblis syaitan, hamba kepada duit ringgit, hak tu lingkup. Ada orang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia, dia jadi hamba kepada Tuhan. Quran kata apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang yang menjadikan Tuhan dia itu hawa nafsu ya. Dia jadi hamba kepada hawa nafsu. Ada orang jadi hamba kepada orang. Dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kerana hak Allah kata boleh, mereka kata tak boleh. Hak Allah kata tak boleh, mereka kata boleh. Mereka ikut orang yang kata tak boleh. Allah Ta'ala kata riba tak boleh, ketua dia kata boleh, dia ikut ketua dia. Dia tinggal hak Allah kata, dia ikut hak orang kata. Seolah-olahnya mempertuhankan manusia, kerana bercanggah dia ikut manusia yang bercanggah dengan kehendak Allah. Ayat dalam surah At-Taubah. Masa Nabi Musa pi nak mengaji kat tok guru nama Nabi Khidir, Nabi Musa ijtihad dalam Bani Israel ni, akulah yang paling alim.
Allah Ta'ala kata, ada lagi alim pada engkau, hampir kau pergi cari tempat sekian. Nabi Musa pun pergi dengan ghulam dia, dengan pembantu dia, 2 orang, naik bukit, turun bukit, naik perahu, rata jalan, nak cari seorang manusia yang alim, lebih alim daripada Nabi Musa pada ketika itu dalam bab-bab tertentu. Sehingga kan Nabi Musa kata kat teman ghulam dia tu, laqad laqina min safarina hadha nasaba, sesungguhnya kita bertemu dalam musafir kita ini nasab. Nasab mana penat. Penat sungguh lah nak pergi jumpa tok guru seorang pun, naik bukit turun bukit, macam zaman Piramli dulu. Nak pergi cari tok guru silat, naik bukit turun bukit. Ada satu cerita tu nak pergi cari bini, naik bukit turun bukit juga. Ada dalam filem zaman dulu. Zaman lah tak gaduh lah. Nak nak ilmu pergi naik gunung Cerai tak gaduh. Nak nak ilmu pergi masuk dalam masjid surau, bagi kuliah subuh cukup. Tinggal nak mengaji tak mengaji lah. Orang bagi kuliah subuh duduk lena kat habis. Zaman lah nak cari ilmu tak gaduh, naik bukit turun bukit. Zaman Nabi Musa kata tekuk kita nak pergi mengaji. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, sesungguhnya kita bertemu dalam perkembaraan nak cari ilmu ini nasab. Nasab mana penat sungguhlah nak cari tok guru. Jalan kaki zaman tu mana ada kereta lah, kita nak mengaji senang ya, naik kereta pergi masjid, naik motor pergi masjid. Tak ada kereta, tak ada motor, nak pergi jauh, buka handphone, duk Johor boleh mengaji kuliah subuh, duk Mesir boleh mengaji ni kuliah subuh ni. Tak gaduh naik kereta tu, orang kereta naik kuliah terbang lah. Saya duk mengajar ada je orang Mesir dengar soal jawab agama, pelajar di Mesir ikuti, tak gaduh naik kuliah terbang balik Malaysia mengaji. Jadi kita lah ni nak mengaji senang, duduk dalam kelambu boleh mengaji. Ustaz bagi kuliah subuh, kita panggil malas makin tidur, makin sembahyang subuh tidur balik duduk dalam kelambu, pasang handphone dalam kelambu boleh mengaji. Sekali ustaz berhenti, tutup handphone, tidur sambung pula. Zaman dulu nak mengaji teruk. Dan ulama kata salah satu syarat nak dapat ilmu mesti teruk, mesti berpenat lelah. Mengaji, menulis, mengapai, ulang, mesti kena buat lagu tu, buat nota, buat ringkasan, buat diskus, perbincangan, muzakarah, bincang, ngapai sambil berjalan, nak bagi ingat. Ulama kata biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talaba al-laali. Dan kita apa syair tu? Ta'lim muta'alim ke apa? Biqadril kaddi, dengan kadar kepenatan seseorang, tuktasabul ma'ali, dituntut dan diperolehi akan pelbagai ketinggian. Wa man talaba al-ula sahira al-layali, siapa yang mencari darjat yang tinggi hendaklah dia berjaga malam. Kalau pelajar jaga malam untuk baca buku, kalau pelajar jaga malam untuk sembahyang tahajud. Kita hak tua umur 70 bukan nak baca buku, nak masuk periksa, tapi kita nak masuk kubur lagi dekat pada pelajar. Pelajar umur 17 kena bangkit sembahyang tahajud kerana dia nak study, nak mengaji mudah boleh, nak doa mustajab, mengaji pandai. Kita umur 70 kena bangkit sembahyang tahajud lebih kerap pada pelajar kerana kita nak masuk kubur 2-3 hari lagi. Kena berjaga malam, orang nak ketinggian. Ketinggian di dunia, ketinggian di akhirat, mesti berjaga malam. Tak semestinya berjaga daripada insya sampai subuh. Berjaga malam tu mungkin kalau pelajar dia tidur lewat sikit, pukul 9, pukul 10, pukul 10 dia study. Esok dia berjaga malam, dia bangkit sebelum subuh untuk semayang 2 rakaat, 3 rakaat, baca doa 2-3 patah, mengulang pelajaran dia kalau dia rajin, baca Quran, istighfar, zikir. Dia isi waktu sebelum subuh untuk buat ibadat, mempermudahkan pembelajaran dia. Kita dah tak mengaji lagu tu dah, kita dah pencen untuk mempermudahkan urusan kita di siang hari,
untuk mengawal kita daripada perkara terlarang di siang hari, untuk menjadi bekal kita ke alam akhirat, kena menjaga malam juga. Hadis kata, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Naklah kamu semua melakukan qiyamul lail, sembahyang malam, kerana ia kebiasaan orang-orang baik sebelum kamu. Orang baik zaman dulu-dulu depa qiyamul lail, kamu duk zaman belakang nak jadi baik kena qiyamul lail juga. Kerana salah satu hikmah qiyamul lail menghapus dosa kamu yang lalu, menghalang kamu daripada dosa yang akan datang. Mudah-mudahan semalam kita qiyamul lail, hari ini kita tak berasa nak buat dosa. Kalau kita terasa pun kita cepat sedar dan kita bertaubat, kita tahan diri kita daripada meneruskan dosa. Kalau qiyamul lail dah buat dosa masih tak boleh tinggal, ada tak betul tentang qiyamul lail kita. Mungkin kita sembahyang tak ikhlas, mungkin kita doa tak betul, mungkin niat kita bukan nak jadi baik. Kalau kita niat nak jadi baik, tiap-tiap malam kita sembahyang tahajud, tahajud itu menghalang daripada dosa. Hadis sebut demikian, hadis Imam Tirmizi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Sesungguhnya qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang baik sebelum kamu. Wa qurbatun ila rabbikum, dan mendekatkan kamu kepada Allah. Kalau kamu boleh bangkit sembahyang di saat orang lain banyak yang tidur, padahal bukan sembahyang banyak pun 2 rakaat, sembahyang banyak kita pun teruk. Kamu boleh bangkit rukuk sujud 2 rakaat. Ada hadis kata dalam sebuah kitab saya tulis, sembahyang qiyamul malam itu 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih kurang sama dengan hadis Muslim tentang sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ada hadis yang lain, lafaz dia lebih kurang sama, sembahyang malam 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Saya sebut dalam pendahuluan kitab tahajud yang saya tulis. Jadi si kelebihan yang kedua daripada sembahyang malam, berjaga malam itu ialah mendekatkan diri kepada Allah. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lisayyi'at wa manhatun 'anil ismi. Menghapuskan dosa yang sedia ada dan menghalang orang yang solat itu daripada melakukan dosa. Kita sembahyang 2 rakaat, Allah kontrol kita supaya tak buat dosa. Tiba-tiba dia kata aku sembahyang pun duduk masih buat jahat lagi, sembahyang kita kena check balik. Hang sembahyang betul ke tak betul? Kalau hang sembahyang dengan jujur, dengan ikhlas, di saat orang lain sedang tidur, hang doa dengan baik, insya-Allah esok hang tak buat dosa. Kalau sembahyang malam 2 rakaat, esok masih buat dosa, sembahyang kita ada benar tak betul. Mungkin kita sembahyang kerana orang ada kita sembahyang, orang tak ada kita tidur sampai subuh. Hadis Imam Tirmizi saya sebut dalam pendahuluan kitab tahajud yang saya tulis. Tengok dalam pendahuluan ada hadis, siapa sembahyang tahajud, dia kebiasaan orang bagus, dia adalah mendekatkan kita kepada Allah, dia menghapuskan dan menyuci dosa-dosa yang lalu, dan dia menghalang kita dari buat dosa pada masa akan datang. Wa manhatun 'anil ismi, menghalang daripada dosa. Maka orang yang nak dapat ilmu, dia kena berjaga malam untuk sembahyang, dia kena berjaga malam untuk berdoa, dia kena berjaga malam untuk mengulang pelajaran, dia kena berjaga malam untuk baca Quran, zikir dan sebagainya. Kalau orang tua-tua dia kata saya tak mengaji, dia tak kena ulang pelajaran, berjaga malam untuk sembahyang, untuk istighfar, untuk baca doa, untuk baca Quran kalau rajin. Tak semestinya lama, walaupun 5 minit, 10 minit, 15 minit sebelum subuh. Kerana ia kebiasaan orang yang baik. Wa man talaba al-ula sahiral layali, siapa yang nak ketinggian, darjat yang tinggi di dunia, darjat yang tinggi di akhirat, dia kena berjaga malam. Tarumul izza summa tanamu laylan, kamu inginkan kemuliaan tapi kamu tidur sampai subuh. Teruk lagi tidur sampai terlajak subuh, pukul 8 baru bangkit.
Hak tu dalam istilah kitab dia kata ada orang yang menjadi bangkai di malam hari, penganggur di siang hari. Jifatun fil lail wa battalun fil nahar. Siapa dia? Tidur sampai tak mayang subuh. Orang makit pukul 6 mayang subuh, dia makit pukul 8. Subuh qada dia pun tak mayang masuk. Orang tu umpama bangkai di malam hari. Tak sedar kata subuh tu wajib kena makit semayang. Battalun bin nahar, siang dia penganggur, duduk saja tak mau kerja. Siang tak mau kerja, malam tak mau semayang subuh. Dia tu serupa bangkai kata dalam sebahagian kitab. Kita alhamdulillah boleh makit semayang subuh, maka kita tak kena kutukan kenyataan itu. Bagus lagi boleh semayang sebelum subuh 1-2 rakaat. Wa man talaba al-ula sahira al-layali. Siapa inginkan ketinggian, hendaklah dia berjaga malam. Berjaga malam untuk isi dengan kebaikan, bukan jaga malam tengok TV, berjaga malam main game, jaga malam main handphone pukul 4 pagi. Itu tak jadi. Berjaga malam untuk diisi malam itu dengan kebaikan, sama ada sebelum tidur ataupun selepas bangkit daripada tidur. Wa man talaba al-ula sahira al-layali tarumul izza summa tanamu lailan. Kamu ingin kemuliaan tetapi kamu tidur sampai di malam hari, payah nak dapat kemuliaan. Yaghusul bahra man talaba al-laali. Orang yang menuntut dan mencari mutiara-mutiara hendaklah menyelami lautan yang dalam. Al-laali jamak kepada lu'lu'. Yaghusul bahra, hendaklah menyelam ke dalam laut. Man talabal laali, oleh orang yang mencari mutiara-mutiara. Mutiara kena selam masuk dalam laut. Nak cari ketinggian kena menyelami malam, kena mengharungi malam. Dengan celik mata sebelum subuh 5-6 minit, 10 minit, 15 minit, untuk kita isi dengan amal ibadat, isi dengan doa, kerana kita semua ada masalah dalam hidup, kita semua ada hajat dalam hidup. Hajat kita minta Allah makbulkan di waktu itu, masalah yang kita hadapi minta Allah selesaikan di waktu itu. Masalah peribadi, masalah hati, masalah jiwa, masalah keluarga, masalah suami isteri, masalah negara, masalah dunia, berdoa waktu tahajud. Minta Allah bantu selesaikan dengan segera. Dan hajat kita macam-macam. Hajat peribadi, hajat suami isteri, hajat keluarga, hajat masyarakat, hajat rezeki, hajat kesihatan, hajat di alam kubur, hajat di alam mahsyar. Hajat kita ada dunia akhirat, minta sebelum subuh, kerana waktu tu waktu doa mustajab. Jadi kenyataan itu kata siapa nak mengaji kena teruk, maka Quran dah abang. Nabi Musa nak pergi mengaji teruk. Bila Nabi Musa pergi teruk sampai peringkat Allah Ta'ala pertemukan dengan orang yang dia cari, iaitu Nabi Khidir. Apabila Allah temukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir atau Nabi Khadir, setengah kita ada tulis tu kha patah dha sukun, kita Melayu panggil Nabi Khidir, Nabi Khidir lah. Quran tak kata Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Nabi Musa dengan gulam dia, dengan teman dia, dengan budak dia tu, bila berjumpa dengan Nabi Khidir, Quran tak kata fawajada Khidir, fawajada Khadir, dak. Apa Nabi Musa, siapa Nabi Musa jumpa? Fawajada abdan min ibadina. Mereka berdua telah bertemu seorang hamba di kalangan hamba-hamba kami. Nabi Khidir ni Allah bagi kat dia kasih sayang. Allah bagi kat dia ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah terus pergi kat dia. Sampai dia jumpa kapal, dia boleh tahu kapal ni sagi kalau aku biar orang guna, sedepan sana ada raja yang zalim, dia jumpa kapal ni dia rampas. Pasal dia tengok kapal ni elok, tak mau bagi dia rampas, aku tebuk bagi Jahannam bang. Bila Jahannam dia tengok rosak, tak mau tahu tepi. Nak selamatkan daripada dirampas bagi Jahannam. Sebab bagi Jahannam nanti dia tinggal boleh perbaiki balik. Kalau baik dia rampas terus, guna tak dia. Rugi terus. Daripada rugi banyak biar rugi sikit.
tebuk bagi rosak sikit, nampak sikit, dia tengok kapal rosak, dia tak tepi, kita tampung balik, kita boleh guna balik kapal tu. Kalau kapal tu tak jahanam, dia tengok elok, dia balas kat dia terus, apa tak ada. Daripada kena mudarat besar, dia rampas kapal kita tak boleh guna terus, baik mudarat kecil, biar kapal tu rosak sikit, bila tinggal, kita boleh perbaik, boleh guna balik. Maka Nabi Khidir habis naik kapal tu, nak turun, tebuk bagi jahanam. Nabi Musa tegur, lah benda ni duk berjahanam, buat apa? Nabi Khidir kata, aku pesan lah, kalau aku buat apa, jangan duk komplain. Nabi Khidir kata, kamu nak ikut aku boleh, tapi aku buat apa jangan komplain. Nabi Musa tak boleh tengok pasal benda tu salah, dia komplain tu. Kita kalau tengok benda salah buat depan kita, tentu kita komplain, kita ingkar. Kita jalan-jalan tengok orang duk minum arak sambil berjalan, tentu kita mungkar, ingkar dengan kuasa, dengan tangan. Kalau kita ada, ambil botol arak lempak dalam sungai. Kalau kita tak ada kuasa, kita tegur dengan lidah, hai minum arak haram. Kita tak ada kuasa dengan lidah, kita ingkar dengan hati, kita benci perbuatan dia. Sekurang-kurang ingkar, benci dalam hati. Tang mungkar mesti kena dan larang. Maka Nabi Musa larang Nabi Khidir. Dia sangka Nabi Khidir buat benda mungkar, padahal Nabi Khidir ni orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah buat benda ni baik daripada tak biar dia elok. Yang kedua, Nabi Khidir bunuh budak. Lagi teruk, hati berjahanam kapal. Ni bunuh orang tu budak kecil bunuh. Kenapa Nabi Khidir bunuh? Sama dengan kapal tadi, dia tahu benda akan datang. Budak ni pun dia tahu masa akan datang. Budak ni masih kecil, belum balik. Dia buat apa tak jadi dosa, tak berdosa kalau dia buat salah pun. Tapi masa depan budak ni gelap. Kalau budak ni besar jadi balik, dia akan berubah jadi orang kafir. Dalam masa yang sama, dia akan mengkafirkan mak dan ayah dia. Dia akan ajak mak dia jadi kafir, ayah dia jadi kafir. Kalau dia hidup, dia akan buat lagu tu, dia masuk neraka, mak dia masuk neraka, ayah dia masuk neraka. Ni ada kat Nabi Khidir. Nabi dapat wahyu, kita jangan buat lagu tu. Kita jumpa budak kecil, aku nampak masa depan budak kecil ni gelap, kepak kepala bagi mati orang. Lingkup kita masuk dalam Bukit Aman terus. Pasal apa? Bunuh orang. Nabi Khidir boleh buat lagu tu kerana dia Nabi, Allah bagi wahyu. Nabi Musa Nabi dan Rasul, Nabi Khidir pendapat yang kuat Nabi. Lalu dibunuh. Nabi Musa komplain pula, budak tak bersalah, kecil lagi, kamu bunuh budak ni. Nabi Khidir kata, aku duk kata dah, jangan duk tegur aku, jangan duk kata apa kat aku buat apa pun. Minta maaf, lupa dia kata. Pi yang ketiga, dinding yang runtuh, jumpa dinding di satu tempat runtuh. Nabi Khidir perbaik bagi naik atas dia elok balik. Nabi Musa tegur, buat apa, buat kerja percuma lagu ni. Kalau ambil upah pun tak apa, tak ada pasal-pasal piduk penat dinding yang runtuh. Padahal Nabi Khidir penat itu kerana di bawah tu ada harta. Harta itu akan dimiliki oleh anak yatim. Dengan sebab Tok Wan dia dulu nombor 7 orang yang baik, manfaat daripada kebaikan Tok Wan nombor 7 pi ke cucu nombor 7, iaitu harta itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain. Adapun dinding yang runtuh yang aku penat itu adalah milik dua orang anak yatim. Fil madinati, di kota itu, di bandar itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah dinding itu ada harta banyak milik mereka berdua. Aku penat supaya orang tak boleh kacau tempat tu. Nanti ni budak tu boleh dapat harta tu dengan banyak. Harta tu dapat kat depa, depa boleh jadi kaya. Punca dia Tok Wan depa dulu orang bagus. Akhirnya Allah Ta'ala bagi manfaat kepada cucu-cucu depa yang bagus. Jadi kalau kita jadi orang baik, mudah-mudahan manfaat pi kat anak kita, pi kat cucu kita, pi kat cicit kita, sampai keturunan-keturunan yang akan datang. Sehingga ulama kata salahul aba yanfa'ul abna wa in ba'udu. Ibu bapa yang baik memberi manfaat kepada anak cucu yang baik walaupun jarak antara mereka jauh. Buktilah surah Kahfi. Surah Kahfi kata wa kana abuhuma salihah, adalah bapa mereka berdua orang yang saleh, orang baik. Bapa tu Tok Wan nombor 7. Tok Wan nombor 7 bagus,
harta yang dipelihara, yang diusahakan dan dipenuhi oleh orang nombor 7 dinikmati oleh cicit yang ketujuh, 2 orang anak yatim. Last sekali bila Nabi Khidir ditegur kali ketiga, Nabi Khidir kata, hadza firaqun baini wa bainak, inilah masa perpisahan kita berdua. Saya nak habaq pasal apa saya tebuk kapal, kerana di sana ada raja zalim, dia rampas kapal hak elok-elok. Lalu saya tebuk pergi Jahannam supaya dia tengok tak elok, dia tinggal tak rampas. Kenapa saya bunuh budak ni? Kerana saya nampak masa depan budak ni jadi kafir masuk neraka. Lepas dia jadi kafir, dia ajak mak ayah dia menjadi kafir sama. Mak ayah dia asal Islam jadi kafir masuk neraka. Tiga orang masuk neraka. Pasal kalau dia besar sampai balik sampai jadi tua, maka saya bunuh dia supaya dia mati, dia masuk syurga. Sebelum balik dia mati, dia masuk syurga. Kemudian saya mengharapkan Allah ganti adik dia. Adik dia dilahirkan, setelah dia mati adik dia lahir, adik dia orang baik, adik dia ajak mak ayah dia jadi baik. Maka dia masuk syurga, adik dia masuk syurga, mak dia masuk syurga, ayah dia masuk syurga. Saya bunuh dia kerana saya nak selamat dia daripada ahli neraka, nak selamat mak ayah dia daripada masuk neraka. Dia tahu masa akan datang. Dia kata budak ni kalau hidup jadi kafir, kalau biar dia hidup juga bukan dekat dia kafir, orang lain pun dia ada jadi kafir sama. Biar dia matilah masuk syurga, orang lain selamat daripada kejahatan dia, dan adik dia yang dilahirkan selepas dia jadi orang baik, ajak mak ayah dia jadi baik, ajak orang lain jadi baik. Tu punca kenapa Nabi Khidir bunuh budak itu. Dan Nabi Khidir bunuh berdasarkan wahyu, kerana dia Nabi, bukan dia orang biasa macam kita. Kita tadi ada fikir tu, oh malah aku mimpi kena bunuh budak ni jahat lah, mampu kita tadi, pasal kita bukan tahap Nabi Khidir. Kemudian yang Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran, cerita bunuh budak tu, amma safinatu fakanat limasakin, itu cerita kapal. Wa ammal ghulamu, macam mana cerita budak tu lah, fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahmah. Adapun budak itu, aku bunuh budak itu kerana aku mengharapkan Allah ganti dengan anak yang lebih baik. Tu yang aku bunuh. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma, kami nak Allah ganti budak yang lebih baik daripada budak yang mati itu. Begitu juga dinding, kerana ada harta untuk anak. Jadi Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, Allah bagi 2 kat dia. Yang pertama bagi rahmat, yang kedua bagi ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah, wahyu yang tepat dari sisi Allah. Kenapa Allah bagi ilmu kat Nabi Khidir? Kenapa Allah bagi rahmat kat Nabi Khidir? Karena Nabi Khidir seorang yang tinggi kehambaannya kepada Allah. Dia merupakan salah seorang hamba yang dekat dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, fawajada 'abdan min 'ibadina, lalu mereka berdua berjumpa dengan salah seorang hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, kami berikan kepada dia rahmat daripada sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajar kepada dia daripada sisi kami ilmu pengetahuan. Nabi Khidir dapat ilmu, Nabi Khidir dapat rahmat kerana Nabi Khidir abdan min ibadina, dia salah seorang yang memperhambakan diri pada kami. Dalam surah yang sama, surah Az-Zumar, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang terlanjur membuat salah ke atas diri mereka, hamba-hambaku yang terlanjur buat dosa, buat salah, jangan kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampun semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 53 surah Az-Zumar menawarkan siapa yang pernah buat dosa jangan berputus asa untuk memohon keampunan, beristighfar dan bertaubat dan minta rahmat kepada Allah lagi dia tak mati. Kerana Allah menyedarkan siapa sedang dia hamba Allah, kadang-kadang dia terlanjur buat salah, jangan putus asa dari rahmat Allah, minta ampun, bertaubat segera.
Allah tawaran istimewa kepada kita semua. Allah Ta'ala sebut, aku dah bagi keistimewaan kepada para nabi dengan sebab mereka hamba aku bagi keistimewaan kepada orang dekat dengan Allah dengan sebab mereka hamba aku nak bagi keistimewaan kepada orang yang buat salah supaya jangan berputus asa untuk mendapat kasih sayang aku dengan cara dia beristighfar dan bertaubat sebanyak mungkin setiap hari. Masa tidak mengizinkan, kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tuan-tuan balik, ada sedikit ada orang bungkus makanan kot untuk ambil. Tapi sebelum dapatkan makanan, kita buat tahlil sikit bagi pihak mereka yang buat kenduri beberapa minit. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi washabbihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wash shuhada was salihin wal walidina mu'allimina wa qutuna wa ila arwah man ijtama'na hauna bi sababin wusul arwah wal marhum Haji Yahya bin Haji Saleh والمرحوم محمد محي الدين والمرحوم علي كنجي محمد والمرحوم جعفر محمد والمرحوم مريم بنت إدريس وأصولهم وفروعهم وما ينتسب إليهم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشاهدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قد أفلح من قال لا إله إلا الله 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 لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nab'athu insyaallah ta'ala min al-aminin bi rahmatillahi wa karamih. حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه جميعا المسلمين والمؤمنين بشهادة الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونوديها إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثوابا مثل ثواب ذنبك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم وخصوصا إلى أرواح والدينا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهاليهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Esok kuliah duha kita seperti biasa, kuliah subuh tak ada cuti. Jadi esok kita pengajian kuliah duha macam biasa insya-Allah. Wallahu a'lam. Sehingga untuk tuan-tuan dapatkan makan